alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama duduk dan berbicara tentang mengenai satu tajuk yang utama dalam hidup kita, yang disebut dengan kelebihan kematian bagi orang mukmin. Orang mukmin ni dia merasakan bahawa bila dalam hidup dia sampai pada masa untuk dimatikan ataupun dihadapkan di hadapan Allah, dia nampak di sebalik kematian itu ada kelebihan yang tersendiri. Kelebihan kematian ini tak nampak pada orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin dia nampak bahawa hidup di dunia ini satu kelebihan. Sibuk dia dengan berbicara tentang harta benda. Dia sibuk berbicara tentang soal makan minum. Itu je yang mereka fikir dalam hidup mereka. Mereka tak fikir tentang bagaimana untuk nak hidup dan lepas pada mati nanti. Sebab itulah kita orang mukmin ini, Islam diajar dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, kita diajar supaya hidup kita ni fikir panjang. Jangan fikir yang pendek, jangan. Fikir pendek ni maknanya fikir untuk dunia saja. Tapi fikir panjang ni untuk sampai ke akhirat Allah. Bila kita sampai ke akhirat Allah, macam mana perjalanan kita di akhirat nanti? Dan apa benda yang kita dapat nanti lepas pada kematian kita ini sendiri. Lalu orang mukmin dia nampak bahawa kalaulah Allah bagi peluang untuk kita hidup, masa ni untuk kita beramal. Tapi kalaulah sekiranya kita ni dimatikan oleh Allah, di sana ada banyak kelebihan yang Allah sediakan. Peluang-peluang ni dua-dua. Kalaulah Allah bagi peluang untuk kita panjang umur, kita syukur pada Allah. Kita akan buat amalan-amalan soleh dan kita sentiasa menambahkan pahala-pahala yang banyak dalam hidup kita. Manakala kalau sekiranya kita, bila kita dimatikan ataupun kita dihadapkan di hadapan Allah, tak ada perasaan kecewa. Tetapi kita mula menikmati yang disebut dengan nikmatnya syurga Allah. Menikmati yang dinamakan dengan kerehatan dalam kehidupan kita. Kita mula menikmati nikmat-nikmat yang kita dapat lepas pada kematian kita. Barulah kita ni sentiasa positif dalam hidup. Allah panjangkan umur kita ini pun kita buat taat. Semakin panjang umur semakin taat. Kalaupun kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun, kita ni bila masuk dalam kubur nanti, kita tahu di sana ada banyak nikmat-nikmat yang Allah sediakan lepas pada kematian kita. Jadi kita tak risau dan kita tak rasa sedih dengan berakhirnya dengan kematian. Dengan kematian, tak ada. Bahkan kita kalau Allah bagi pada diri kita hidup, kita buat amal ibadah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk kematian, maka di sebalik kematian itu ada kenikmatan. Ini cara berfikir yang positifnya dalam hidup kita. Masa kita dah berakhir dengan dunia, maka di waktu itu kita dah nampak dah nikmat-nikmat yang banyak yang Allah sediakan lepas pada kematian kita ini. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kita dah sebut dah tentang beberapa kelebihan terhadap kematian bagi orang mukmin. Kita dah sebut yang pertama, kelebihan untuk kematian bagi orang mukmin ni, mati tersebut menyebabkan dia dapat nikmat syurga. Syurga-syurga ni tak ada atas dunia, tak ada. Atas dunia ni maksudnya Allah tak tunjukkan nikmat syurga ni atas dunia. Tetapi Allah jadikan bila nikmat syurga ni, lepas pada kita masuk dalam kubur, lepas kita masuk kubur, kita berjumpa syurga. Nikmat-nikmat yang banyak dipanggil. Dunia ni penjara je baru. Ad-dunya sijnun lil mu'min. Rasulullah sebut demikian. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul lil kafir, dan dia menjadi syurga bagi orang kafir. Orang kafir dia nak buat apa sahaja atas dunia ni dia buat. Dia buat kerana bagi dia inilah nikmat yang dia perlu nikmati dalam hidup. Manakala kita orang mukmin ni banyak je benda yang terhalang. Nak buat yang tu tak boleh, nak buka aurat tak boleh, nak buat yang ni tak boleh, nak makan sembarangan tak boleh.
pada diri kita ni. Semua ni dia panggil penjaga bagi orang mukmin. Lalu bila kita mati masuk dalam kubur, yang tak boleh tu jadi boleh. Allah jadikan demikian pada diri kita. Bila kita mati, maknanya kita menikmati syurga. Yang kedua, kita kena ingat, bila kita mati ni kelebihan bagi orang mukmin, dia merupakan satu cara Allah nak tebus dosa-dosa kita. Bila kita mati, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Dan bila kita masuk dalam kubur, masuk dalam keadaan yang bersih, menghadap di hadapan Allah. Satu, sebelum daripada kematian, Allah jadikan ujian yang berat-berat dalam hidup. Ada orang yang kena kanser, ada orang yang kena yang disebut dengan COVID ni. COVID yang sedang melanda di kalangan kita ni. Ada di kalangan kita yang kena ujian ini. Ada di kalangan kita diuji dengan ujian kesusahan, kesukaran adik-beradik, keluarga dan seumpamanya. Semua yang Allah jadikan ini, bila mati, habis. Segala-gala yang disebut dengan dosa-dosa kita dahulu, bila kita masuk dalam kubur, kita bawa pahala-pahala untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga kita belajar sebelum daripada ini juga, kematian ini merupakan kerehatan daripada kepenatan sepanjang kita hidup di atas dunia. Kita belajar sebelum daripada ini, bila kita mati, maka kita mula berehat daripada apa dia? Penat di atas dunia ni. Tuan-tuan buat amal ibadah. Cuba sebut pada saya satu amal ibadah yang tak penat. Semua amal ibadah ni penat dalam hidup kita. Sembahyang penat, zakat penat, haji penat, dengar kuliah ni penat, elok dengar kuliah, lalu pula nombor akaun bank. Misal contohnya. Nak sebutnya, lagi penat. Setengah-setengah orang sibuk tanya, kenapa ada nombor akaun bank? Kenapa mesti letak nombor akaun bank? Nak sebutnya, penatnya di kalangan dunia ni penat kan? Dunia ni semua memenatkan. Bila kita rehat, orang mukmin, bila kita dah mula masuk dalam kubur, start daripada hari pertama kita dalam kubur, rehat daripada penatnya dalam kita melalui ujian-ujian di atas dunia ini. Ujian di atas dunia ni banyaklah dalam hidup kita ni. Lalu bila kita menghadap depan Allah, ujian-ujian itu menjadi tak ada dah pada diri kita. Di waktu itu kita menikmati apa dia? Menikmati kerehatan. Bila kita masuk dalam kubur, yang menyebabkan nak rehat ni mesti mati dulu. Kalau tak mati, tak rehat. Sebab tu dipanggil, bila orang tanya pada kita, bila ustaz nak berehat? Bila kadang-kadang kita tanya ayah kita, mak kita yang berjuang di jalan Allah, bila nak rehat? Dia jawab, bila masuk dalam kubur. Bila mati masuk dalam kubur, rehat. Selagi mana tak mati, tak masuk dalam kubur, kerja kitanya buat wakulik malu, buat amalan-amalan. Setiap dalam hidup kita ni berbuat amalan-amalan sepanjang kita hidup di atas dunia ini sendiri. Ini cara dalam hidup orang mukmin. Hari ini kita sambung yang keempat. Yang keempat yang disebut dengan kelebihan kematian ini. Kelebihan kematian. Apa dia? Menghubung kekasih dengan kekasih. Kita ni sedang berkasih. Berkasih dengan siapa? Berkasih dengan Allah. Ni bila kita nak berjumpa dengan Allah, bila kita mati. Kalau kita tak mati, macam mana kita nak berjumpa dengan Allah? Atas dunia ni bolehlah berjumpa dengan Allah dalam sujud, dalam solat dan sebagainya. Tapi yang ni tak nampak, yang ni tak rasa sangat dia panggil. Bila kita masuk dalam kubur, kita mula di saat tersebut untuk berjumpa dengan kekasih. Dalam hati kita ni penuh Allah. Dalam dada kita ni Allah. Segala benda yang kita buatkan kerana Allah kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita sebut begitu kan. Dalam hidup kita ni kita sebut inna salati, sembahyang aku, wa nusuki, segala amal ibadah aku, wa mahyaya, segala kehidupan aku, wa mamati, segala kematian aku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah yang menjaga alam ini. Ni kan kita doa demikian kan. Tiap kali mana kita buat demikian. Maknanya dalam hati kita ni penuh dengan Allah. Maknanya kecintaan. Makan, keingat. Kerana apa makan? Kerana Allah. Tidur, kerana apa tidur? Kerana Allah. Berjalan, kerana apa dia berjalan? Kerana Allah. Segala benda yang kita buat ni kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Maknanya apa kerana Allah tu? Maknanya Allah ni kekasih aku. Aku ni kekasih Allah.
Ini cara dalam hidup kita demikian. Dalam hidup kita ni, kita kena letak demikian pada diri kita ni. Bila aku berkasih hanya dengan Allah. Satu, dalam hidup kita bukan berkasih dengan manusia. Jangan kita berkasih dengan sama makhluk. Nanti kita akan putus asa dalam hidup. Kan anak-anak muda sebut, cintakan bunga-bunga kan layu. Cintakan apa dia? Manusia akan lari pergi. Cintakan Allah kekal abadi dalam hidup kita ni. Bila kita hidup ni, cinta Allah. Lalu cinta kita ni, kita bersedekah kerana Allah. Kita solat tahajud malam kerana Allah. Kita susun rumah tangga kita ni. Jangan sampai rumah tangga kita ni porak-peranda kerana Allah. Segala benda yang kita buat ni, lillah. Untuk dapatkan kasih Allah dalam hidup kita. Bila kita dapat berjumpa dengan kasih kita ni dalam hidup kita, mati dululah. Mati dulu. Mati pun Allah pilih. Bukan jangan bunuh diri. Jangan. Tetapi bila kita mati, Allah pilih. Masa ni aku dah boleh. Aku yang tetapkan diri kamu untuk berjumpa dengan aku. Aku yang menetapkan diri kamu untuk berjumpa dengan aku. Sebab tu jangan kita rasa ralat. Jangan kita rasa jadi macam orang Arab jahiliah, pukul badan bila berlaku kematian keluarga dia, ambil tanah meratap dan pukul. Kenapa dia? Kerana yang memanggil orang mati ni siapa? Yang memanggil ni Allah, kekasih dia. Oleh kerana kekasih dia panggil, maka kamu isteri dia kan, kamu suami dia kan, kamu ayah dia kan, kamu anak dia kan. Kamu ni dalam hidup kamu ni mereka ni merupakan tempat tumpangan saja. Allah tumpang saja. Pinjamkan saja suami pada diri kamu, pinjamkan isteri pada kamu, pinjamkan sahabat pada kamu. Allah bagi. Tapi sebenarnya dia ni siapa? Kekasih aku. Dia ni yang aku matikan dia tu, siapa yang aku matikan? Kekasih aku. Sebab tu mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Lalu pelik apa kita bila kita orang yang kita sayang, kita rasa kita sayang, tapi ada lagi yang lebih sayang pada kita daripada kita pada dia tu. Sayang kita dengan dia, mana kita jaga sampai dia tidur, sampai dia bangun, sampai dia Allah sayang pada dia, tidur, bangun, makan, minum, segala-gala Allah bagi semua. Mana lebih sayang? Kita ke Allah dia yang lebih sayang pada hamba Allah yang mati ni, yang dimatikan ni? Tentu Allah yang lebih sayang pada dia. Jadi bila Allah lebih sayang pada dia, kita ni sendiri mana sayang kita dengan dia? Allah jauh lebih sayang. Lalu Allah berhak untuk memanggil dia pulang. Lalu bagaimana panggilan Allah untuk pulang? Kematian. Bila berlaku kematian, maknanya Allah sedang memanggil pulang hamba Allah ini sampai dah masa. Kamu atas dunia ni, kamu sayang pada orang tu pun sekadar-kadar je pada diri kamu. Kamu sayang pada isteri kamu, tapi kamu jaga ke waktu mana dia tidur. Kamu bagi ke rezeki dalam hidup dia. Kamu sayang pada kekasih kamu sama makhluk ni. Kamu bagi apa pada orang ni? Allah tak. Allah bagi segala-galanya. Termasuk dalam tubuh badan dia, komponen dalam tubuh badan dia, semua pemberian Allah. Bila dia mati, mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ni oleh demikian, bila berlakunya kematian, maknanya apa dia? Dia sedang pergi berjumpa dengan kekasih dia. Kekasih dia siapa? Allah. Macam kita juga. Bila kita mati, kita sebut pada anak isteri kita, jangan ratapi, jangan kita merau-rau, jangan. Kerana apa dia? Kerana kita sebut pada isteri kita, waktu mana abang meninggal dunia, abang sedang berjalan untuk berjumpa dengan, abang sedang berlari untuk berjumpa dengan kekasih abang yang sebenar. Siapa dia? Allah. Dia panggil demikian. Kita ni sedang, cara kita didik keluarga kita, jangan kita meraung. Anak-anak, tolong sebut pada anak-anak, Abi ini dipinjamkan seketika di atas dunia, dalam keluarga ini. Bila Allah kata pulanglah pinjaman itu, lalu Allah panggil kita balik, Abi akan kena balik pada siapa? Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Allah. Allah jauh lebih dikasihi, dicintai dalam hati Abi. Allah, bila Abi cinta ada Allah, cinta ni mesti berbalas. Bukti Allah balas pada kita cinta ni, Allah panggil kita balik.
Sayangnya Allah pada diri kita. Bila Allah panggil kita balik, maka kita mulut ni jangan raung, jangan meratap sebut pada anak-anak kita. Sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sedangkan disebut dalam Al-Hayyan bin Ibn Al-Aswad mengatakan kematian itu adalah jambatan yang menghubungkan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Bila kita mati, maknanya apa dia? Dia sedang berhubung di antara kekasih dengan kekasih. Jambatan. Sebelum sampai berjumpa dengan Allah, mati dulu. Tak rasa suka kalau kita nak berjumpa dengan Allah. Orang mukmin ni berpeluh-peluh tak ada air. Kembang kempis hidung ni. Bila nak meninggal dunia tu, suka dia nak menghadap depan Allah. Kenapa? Kerana nak berjumpa dengan Allah. Sukanya di saat dia nak menghadap di hadapan Allah SWT. Ni cara orang mukmin berfikir yang menyebabkan kita sentiasa positif dalam hidup kita. Positif. Kita ni dalam masyarakat kita hari ni kan, bila kena COVID, bila disahkan COVID, ada setengah orang kita down, jam perasaan, jatuh perasaan dia, Allah mati ni, dia sebut demikian. Kemudian lepas itu masuk wad pula, kemudian fikir mati dah ni, dia dah mula jadi demikian. Dia rasa galat. Jangan galat. Kita kena ingat bahawa perjalanan hidup ni, maknanya pada diri kita ni, kita sedang bergerak. Orang yang cuba, orang yang tak kena COVID, tak mati ke dia? Mati juga. Orang yang tak kena COVID ni, Farhan sekali ingat ke dia tak mati ke? Mati. Orang kena COVID pun mati, yang tak kena COVID pun mati. Ingat ke raja-raja tak mati ke? Bila jadi raja-raja pun mati. Raja-raja pun mati. Rakyat biasa pun mati. Dalam hidup kita ni, macam mana pun Allah dah sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa, dia kena merasai kematian. Kenapa Allah jadikan mati? Allah nak jadikan ni medan yang disebut dengan medan pertemuan. Orang mukmin dia berjumpa dengan kekasih sebenar dia. Yang dia solat tu untuk apa? Yang dia bersedekah tu untuk apa? Yang dia bangun tahajud malam tu untuk apa? Yang dia puasa sunat tu untuk apa? Segala benda yang dia buat atas dunia ni untuk apa sebenarnya? Kalau dia jawab, aku buatkan untuk Allah. Segala benda untuk kekasih aku. Padanlah dengan mati itu menyebabkan dia berjumpa dengan kekasih dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kasih kita yakni Allah dalam hidup kita. Ini gambaran yang mesti kita sentiasa letak dalam kehidupan kita demikian. Abu Usman menuturkan tanda kerinduan adalah kecintaan pada kematian. Bila seorang tu dah mula nampak dah di sebalik mati itu ada kelebihan, dia mula rindu. Datang perasaan, kalaulah Allah pilih aku untuk mati. Mula kerinduan pada diri dia. Kerana dia nampak dah, lepas ada mati nanti, ada nikmat yang jauh lebih hebat lagi. Macam kita kan, kita duduk bekerja. Macam kita buat kerja. Tapi waktu mana kita buat kerja tu, kita pun terfikir, balik ke rumah nanti ada makanan. Orang rumah dah bagi tahu dah, makanan dah siap dah. Petang-petang macam ni makan cekodok. Kemudian ada kopok goreng. Petang ni ada ada lagi dengan cucur udang. Kemudian ada lagi, orang rumah kita dah bagi tahu dah pada kita. Abang balik ada nikmat ni. Bubur jagung ada. Kemudian nikmat itu nikmat ni. Kita yang buat kerja ni, lambat lagi ke nak balik? Kita akan rasa demikian. Lambat lagi ke kita nak balik? Sebab apa dia? Sebab nampak dah, kalau balik nanti dapat nikmat. Boleh dapat nikmat. Allah demikian juga Allah sebut pada orang mukmin. Kamu mati nanti, aku sediakan nikmat untuk kamu. Nikmat apa dia? Berjumpa dengan aku. Nikmat berjumpa dengan Allah. Padan dah nikmat tu. Dapat berjumpa dengan Allah ni, satu kenikmatan yang paling utama dalam hidup orang yang adanya perasaan pada diri dia. Di sebalik kematian itu, ada kenikmatan yang Allah sediakan pada diri kita. Tu cara orang mukmin berfikir, tuan-tuan. Satu orang mukmin ni orang yang tak mengalah. Orang mukmin ni bukan orang yang lemah semangat. Orang mukmin ni bukan orang yang rapuh jiwanya. Tetapi orang mukmin ialah orang-orang yang sentiasa hidup dalam keadaan keyakinan dia tinggi terhadap Islam. Masa depan yang hebat yang Allah jadikan dalam hidup mereka tersebut. Ini gambaran yang Allah sediakan pada diri kita. Serawa durian tu,
Di antara nikmat-nikmat yang kita dapat dalam kehidupan kita lah. Mudah-mudahan lah dipanggil serawa musangking, durian musangking, misal contohnya. Ini nikmat. Kita yang duduk dekat pejabat dan sebagainya ni, terfikir-fikir, lambat lagi ke nak balik, lambat lagi ke nak pulang ke rumah dan sebagainya. Kerana apa dia? Kerana nampak nikmat yang Allah sediakan, yang disediakan dekat rumah. Demikian juga dengan janji Allah pada orang mukmin. Kamu masuk dalam kubur, kamu akan dapati macam mana aku akan buat pada diri kamu. Macam mana aku akan lakukan pada kalian. Memanglah kita ni bila kita dapat benda yang demikian, bersungguh-sungguhlah kita ni dalam buat amalan. Kerana janji-janji yang indah yang dijanjikan Allah untuk orang mukmin, dan kita yakin Allah ni innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni tak pernah mengkiri janji terhadap apa yang dijanji kepada setiap hamba-hambanya. Sebahagian ulama mengatakan sesungguhnya para pencipta akan merasakan manisnya kematian pada saat kemunculannya. Setiap pencinta dia akan rasa manis kematian pada nampak saja tanda-tanda kematian tu nak datang pada diri dia akan rasa nikmat, manis. Alhamdulillah, masa aku dah kot, ruang aku dah kot pada diri dia. Kan Allah bagi tanda-tanda kan, nak kematian, nak berlaku kematian. Allah bagi apa dia? Allah bagi kena COVID dulu, misal contoh. Tanda-tanda. Ataupun Allah bagi tanda-tanda nak mati apa dia? Kencing manis, darah tinggi. Allah bagi kanser. Allah bagi. Di waktu mana dia kena benda-benda yang demikian, dia nampak dah. Ada benda yang baik yang Allah nak sediakan. Dia tak nampak. Kenapa aku kena yang ni? Kenapa aku kena begini? Tak. Allah bagi persiapan. Untuk mula bersiap, bergegas kita mula cari kain kapan, mula kita tanya hutang-hutang kita macam mana, mula kita sibuk pada diri kita ni, solat kita macam mana. Bila Allah bagi tanda-tanda tersebut, kita dah mula bersiap. Keyakinan kita ni jangan goyah. Dalam hidup kita dengan Islam ni kukuh pada diri kita. Kita ingat pesan Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu benar-benar seorang Islam. Maknanya diri kita ni dah mula bersiap dah. Sebagaimana kita bersiap, katakanlah diberitahu rumah kita nak dihadiri Agong nak datang ke rumah itu. Macam mana pada diri kita nak buat persiapan? Tentu kita akan bersiap, susun pasu bunga, kemah rumah tak nak bagi, kemudian sembur minyak-minyak wangi biar bau wangi sikit dalam rumah kita. Katakanlah Agong nak datang ke rumah kita. Kita orang biasa-biasa je. Dalam keadaan orang yang biasa-biasa ni, tiba-tiba ada kedatangan tetamu Agong yang nak datang ke rumah kita. Agong nak datang, nak makan di rumah kita, nak tidur di rumah kita, misal contohnya. Allahu Akbar. Kita nak datangi tetamu. Apa dia? Tetamu kematian. Kematian ini tetamu yang hebat, jauh lebih hebat daripada yang disebut dengan Agong itu. Lalu macam mana kita kena bersiap? Bersiaplah dalam hidup kita. Cuba buat checklist terus pada diri kita. Ni nak mati ni, tengok yang pertama akidah kita. Jangan bagi goyang. Akidah kita hanya dengan Islam. Jangan percaya dengan sekular. Jangan percaya nasionalis. Jangan percaya kapitalis. Jangan sibuk dengan mereka yang berebut nak jadi PM tersebut. Yang sibuk dengan politik di saat mana orang yang sedang bertarung dengan COVID. Tiba-tiba dia kalut nak jadi, yang dia sibuk pula nak membicarakan tentang tukar kerajaan dan sebagainya. Padahal keadaan yang sedang dalam keadaan yang suasana begini, kita ni yang pedulikan mereka. Yang penting pada kita fokus. Fokus apa dia? Pada saat ini yang disebut dengan kita fokus, yang kita ni akan berjumpa dengan Allah. Macam mana nak bersiap jumpa dengan Allah? Baju kita siap. Kemudian ibadah kita siap pada diri kita. Ibadah kita jaga, solat, kemudian puasa, selawat ke atas Nabi, kemudian apa lagi dalam hidup kita ni, semua benda tu perbanyakkan pada diri kita ni. Kemudian sedekah di jalan Allah, bagi infak di jalan Allah, bagi je sumbangan kita ni untuk jalan agama. Ni nak sebutnya biar diri kita ni sentiasa, biar ada dalam hidup kita ni persiapan ke arah tersebut. Akhlak kita pun jaga. Mana-mana tulisan-tulisan yang kita boleh padamkan, yang kita mengejek orang, menyindir orang, mengata orang dan sebagainya, padamkan yang tu. Kerana apa dia? Nanti kalau kita mati, tulisan tu masih ada lagi, tak kenanya kita.
Ni dalam kubur nanti. Tiap-tiap hari kena palu. Palu dan palu dalam kubur ini. Nak sebutnya gambaran, jagalah akhlak kita ni. Peribadi kita ni jaga. Kenapa? Sekejap lagi kita nak jumpa dengan yang disebut dengan kekasih dalam kehidupan kita. Kekasih ni, kekasih yang paling utama dalam kehidupan kita. Lalu dia akan jadi rasa keseronokan pada diri dia. Saat itu terbukalah bagi mereka bahawa rahmat kematian itu lebih manis daripada rahmatnya kehidupan. Lebih manis daripada kehidupan. Maknanya, di waktu mana dia nampak saja kemunculan kematian tu, dia akan rasa apa dia? Dia akan rasa, nikmatnya aku, kalau aku dapat menghadap depan Allah. Syukurnya aku jumpa dengan kekasih. Orang yang nak berjumpa dengan kekasih sama makhluk ni pun bukan main lagi perasaan dia. Seorang isteri yang suami dia bagi tahu malam ni nak balik, misal contoh. Abang dah lama, dah 3 bulan dah dekat laut. Menjadi tentera laut, misal contohnya. Tak balik-balik. Malam ni abang balik. Perasaan tak boleh nak cerita isteri. Sukanya di saat itu. Yang dianya nak berjumpa dengan suami dia balik. Ataupun saat mana anak kita yang dah lama dah belajar di luar negara, 4 tahun, 5 tahun dah, yang belajar di luar negara, tiba-tiba dia sebut, dia boleh dah habis dah, nak balik dah sekarang. Macam mana perasaan? Siap masak yang tu, masak yang ni, sukanya pada diri dia saat itu. Demikian juga dengan masa kita nak pulang menghadap di hadapan Allah. Terbuka segala pintu-pintu nikmat Allah. Kita nampak di sebalik kematian ada yang disebut dengan kebaikan-kebaikan yang baik dalam hidup kita. Buanglah segala benda-benda yang buruk dalam hidup kita ni, yang pernah kita lakukan. Kita pernah mengeji orang, kita pernah menipu orang, kita pernah buat khianat pada orang dan sebagainya. Segala benda yang tak baik itu kita buang. Nanti kalau kita tak buang, nanti kita akan terbau-bau sampai ke dalam lubang kubur. Macam pakaian kita lah. Bila pakaian kita ni ada tai cicak, bukannya yang tai ayam pun, najis cicak, kita buang terus, tak nak pakai. Tak nak biar dia pergi cari air basuh pada pakaian kita ni. Kenapa? Takut nanti kalau berjumpa dengan siapa-siapa orang yang kita kenal dan sebagainya, tengok ada najis cicak, nampak aib pada diri kita. Demikian juga pada diri kita. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, jangan buat benda yang jahat. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Nanti bila kita dalam keadaan yang menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tiba-tiba kita terbau-bau sama benda yang buruk itu. Terbau-bau sama untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni merosakkan dalam kehidupan kita. Yang ni cara diajar demikian. Ibnu Asakir menuturkan bahawa Zunnun al-Misri pernah mengatakan, kerinduan itu berada di posisi dan darjat yang tertinggi. Ni siapa-siapa yang dia mengalami perasaan rindu, dia berada pada yang disebut dengan kedudukan yang tinggi dalam hidup dia, darjat yang tertinggi. Jika seorang hamba telah mencapainya, kalau kalian sudah mencapai perasaan rindu apa dia? Rindu pada Allah. Rindu pada Allah, dia akan melangkah menuju kematian. Dia akan bersiap untuk nak pergi bergerak menuju pada kematian. Siapa-siapa yang dalam hidup dia dah mula rasa rindu kan. Kadang-kadang kan kita musim-musim Covid macam ni kan, rindu ternampak-nampak nak ziarah kubur arwah ayah kita. Saya lah terutama, saya sendiri ni kadang-kadang dalam tidur termimpi-mimpi rindu nak pergi ziarah kubur arwah ayah. Mimpi kadang-kadang kita teringat-ingat dalam tempoh-tempoh macam ni. Rindu sangat ni sampai terbau-bau dalam mimpi. Demikian juga yang disebut dengan orang yang rindu kepada Allah. Bila dia rindu pada Allah, terlampau dia rindu, dan dalam hidup dia perasaan dia terlampau kuat, jiwa dia dengan Allah. Dia nampak apa dia? Mati itu indah. Mati itu indah. Dalam hidup dia akan rasa demikian. Sebagai wujud rasa rindunya kepada Allah serta cintanya pada pertemuan dan perjumpaan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan di waktu ini mulut dia ni akan sentiasa sebut. Mulut dia ni akan sebut apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mesti sentiasa bersedia. Nak tidur malam, sebelum pejam mata lena tidur tu, mulut dia akan sebut apa dia? Mulut dia akan sebut
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akan sebut kalimah demikian. Kerana apa dia? Kerana dia ni rindu. Aku ni tidur malam ni mati ke tak mati? Bangun pagi esok, bangun ni dalam keadaan bangun untuk dalam kubur ke, bangun atas katil lagi, atas tilam ni lagi. Lalu dia kata, aku kalaulah tidur ni tidur yang terakhir dalam hidup aku, bangun esok bangun dalam kubur dah dalam hidup aku. Lalu mulut aku mestilah aku sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni gambaran yang ada dalam jiwa kerinduan pada seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah dalam hidup kita. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni biar kita rasa demikian. Rindu kita ni Allah sajalah yang tahu. Sehingga kan bila cerita tentang menikmati, tak terfikir lagi tentang nikmatnya dunia. Nikmat dunia tak ada dah pada diri kita. Harta benda, kemudian yang disebut dengan apa dia, pangkat, jiwa, raga, semua atas dunia ni tak ada nilai. Yang bernilai apa dia? Aku mesti jumpa dengan Allah. Dalam keadaan Allah mengenali aku mengenali yang disebut dengan setiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri aku. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan kisah daripada Utbah Al-Khawlani Asy-Syahibi radhiyallahu anhu, pernah diceritakan kepadanya bahawa Abdullah bin Abdul Malik pernah pergi untuk menjauhi penyakit taun. Pernah ada Abdullah bin Abdul Malik pernah lari untuk menjauhi penyakit taun. Lalu dia berkata, sesungguhnya kita ini berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Allah. Saya tidak mengerti bahawa saya masih tetap hidup hingga saya mendengar hal seperti itu. Bukankah dia pernah memberitahukan kepada kamu beberapa hal yang dialami oleh saudara-saudara kita? Yang pertama, pertemuan dengan Allah yang Subhanahu Wa Taala lebih disukai oleh mereka daripada kehidupan di dunia ini sendiri. Ini disebut demikian. Yang kedua, mereka sama sekali tidak takut dengan musuh, baik mereka itu sedikit maupun ramai. Orang Islam ni demikian. Orang Islam ni kalau betul-betul dia ni hidup dalam keadaan yang kuat, jiwa dia kuat dalam hidup dia ni, yang pertama dalam hidup dia, pertemuan dengan Allah itu lebih disukai oleh mereka. Disukai oleh mereka. Kemudian nak gambarkan daripada kehidupan di dunia ini. Yang kedua, mereka sama sekali tidak takut dengan musuh. Tak takut dengan musuh. Nak sebutnya gambaran kita dengan musuh, kita tak rasa bimbang langsung daripada diri kita. Kerana apa dia? Nak sebutnya kita ni, baik mereka itu sedikit maupun kita ni mereka tu ramai. Kerana apa dia? Kerana bila kita ni mukmin, kita bersama dengan Allah. Manakala musuh, tentu mereka ni kafir ataupun mereka munafik. Mereka dengan syaitan. Itu hebatnya orang mukmin. Orang mukmin ni mana rasa takut dengan orang kafir dan orang yang disebut dengan orang yang munafik. Orang mukmin ni orang yang kuat. Kenapa? Kerana dia dengan Allah. Bila dia dengan Allah, tak ada perasaan takut, tak ada perasaan bimbang. Kerana siapa yang bersama dengan Allah, dia berada di pihak yang menang. Yang ni cara dalam hidup orang mukmin. Manakala ada orang yang berada pada pihak syaitan, berada bersama yang dinamakan dengan puak-puak yang selain daripada Allah, maknanya di waktu ini mereka ni bersama dengan puak-puak yang kufur pada Allah, mereka tu tak akan menang. Tak ada dalam sejarah orang yang lawan Allah ni menang. Orang mukmin dia jadi kuat. Yang tiga, mereka tidak takut pada kemiskinan di dunia. Mereka semua yakin bahawa Allah akan memberi rezeki kepada mereka. Orang mukmin ni demikian. Orang mukmin ni tak rasa takut dengan miskinnya di dunia. Dunia ni tak jadi masalah langsung dalam hidup mereka. Kerana yang mereka yakin bahawa Allah akan memberi rezeki dalam hidup kita. Tak akan jatuh miskinnya kalau kita dengan Allah. Orang mukmin ni Allah ajar dah. Tak akan miskin orang yang berinfak di jalan Allah. Jadi kita susah apa pada diri kita? Pada diri kita. Dan pada diri kita, bila kita sentiasa berinfak di jalan Allah, memberi di jalan Allah, kita yakin Allah akan tolong kita. Jangan bimbang dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, jika datang pada mereka penyakit taun, mereka tidak melarikan diri hingga Allah menentukan apa yang telah menjadi ketetapan pada mereka tersebut. Kena COVID macam ni tak lari. Orang kita tak lari, tak gentar. Maksudnya apa dia? Kerana Allah dah tentu dah pada diri kita ni. Ya, kita kena usaha, kena vaksin tuan-tuan.
Tapi jangan pula tak vaksin, buka face mask, jalan mensentuh dengan orang dan sebagainya. Lambat laun kena. Dia akan jadi demikian. Tapi nak sebutnya, kita bukannya lari daripada yang disebut dengan COVID. Tapi maksudnya apa dia? Kita tak takut. Kalaulah Allah kata mati, maka kita bersedia untuk mati. Kerana apa dia? Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala itu tak pernah dimungkiri. Cara demikian. Kalau Allah tak kata tak mati, tak mati. Cara Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu saya bila saya pergi berjumpa dengan sahabat-sahabat doktor-doktor yang vaksinkan ini, saya sebut pada doktor bagi tahu juga pada orang yang kena vaksin ni untuk jasad saja. Manakala untuk hati kena zikir. Jangan kita tak zikir. Vaksin untuk hati zikir. Vaksin untuk jasad kita taruhlah nama Pfizer, nama Sinovac, nama AstraZeneca, berbagai-bagai jenis nama lagi yang ada tu. Nama yang ada tu untuk jasad. Tapi untuk roh, untuk hati ni vaksin dengan apa dia? Zikir pada Allah. Rasulullah sebutlah kan. Rasulullah ajar pada diri kita ni, baca bismillahilladzi la yadurru bi syai' bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim sebanyak 3 kali. Lam tadurruhu abada. Allah tak akan bawa mudarat dalam hidup dia sampai bila-bila. Yakin dengan Rasulullah ke? Yakin dengan yang disebut dengan kata manusia. Yakin dengan yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan tak vaksin pula. Vaksin lah. Ada peluang vaksin pada diri kita ni. Ini cara demikian. Manakala yang vaksin, jangan pula tinggal zikir. Ni nak suruh vaksin, tapi zikir tak nak pada diri kita. Buat dua-dua pada diri kita. Zikir pun zikir, vaksin pun vaksin. Dua-dua pada diri kita. Dalam Al-Hilyah, Abu Nu'aim menuturkan kisah daripada Ibnu Abdul Rabi'i bahawa dia pernah berkata pada Makhul, apakah kamu mencintai syurga? Ditanya pada Makhul, kamu sayang, kamu cinta tak pada syurga? Kamu nak tak syurga tu pada diri kamu? Lalu dia jawab, siapa yang tidak menginginkan syurga? Siapa yang tak inginkan syurga? Ditanya balik, lebih lanjut ia mengatakan, jika demikian cintailah kematian, kerana kamu tidak akan melihat syurga sehingga kamu mati. Allahu Akbar. Nak sebutnya gambaran bila tanya pada dia, kamu nak syurga tak? Siapa yang tak nak syurga ni? Bila sebut saja, disebut saja begitu, lalu ditanya balik. Ditanya balik, siapa yang tak nak syurga? Kalau kamu nak pada syurga, kamu cintailah kematian dahulu. Kerana lepas pada kematian, kamu akan berjumpa dengan syurga yang disediakan lepas pada kematian kamu itu sendiri. Ini digambarkan demikian. Abdul Rahman ibnu Yazid ibnu Jabir menerangkan bahawa Abdullah ibnu Abi Zakaria pernah mengatakan, seandainya aku diminta untuk memilih antara hidup 100 tahun dengan penuh ketaatan pada Allah berbanding kematian pada hari ataupun saat sekarang ini, nescaya aku akan memilih mati pada hari ini ataupun saat sekarang ini, kerana kerinduan aku kepada Allah dan juga Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh. Allahu Akbar. Orang-orang yang dinampakkan, kalaulah diberi peluang, ada 2 pilihan. Satu pilihan, panjang umur 100 tahun lagi dengan ibadah saja pada Allah. Kemudian lepas pada tu disebutnya di antara panjang umur 100 tahun dengan ibadah pada Allah ataupun yang disebut dengan mati sekarang. Mana yang kamu nak? Pilihan ada 2 je pada diri kamu. Dia jawab, mati sekarang. Saya nak mati sekarang. Kenapa? Rindunya saya pada Allah, rindunya pada Rasulullah, rindunya pada hamba-hamba yang saleh. Ni orang-orang yang kuat, kekuatan dia kalau diberi pilihan yang demikian. Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dalam At-Tarikh menuturkan bahawa Ahmad Ibnu Abi Al-Hawari berkata, saya pernah mendengar Abu Abdillah An-Nabaji mengatakan, seandainya aku disuruh memilih antara dunia ini menjadi milik aku, sejak aku diciptakan dan menikmati segala isinya secara halal dan dengan tidak diminta tanggungjawab pada hari akhirat kelak, dengan kematianku saat ini, nescaya aku akan memilih kematian sekarang. Tidakkah kamu ingin bertemu dengan zat yang kamu taati itu? Ditanya demikian. Allahu Akbar. Ini nak gambarkan pada diri kitanya tentang mengenai
bagaimana orang yang soleh ditanya ada dia, kamu nak tak kalau Allah bagi pada kamu satu benda, nikmat dunia dan seisinya, kamu dapat semua yang halal-halal je dalam hidup kamu, kemudian lepas pada tu dalam keadaan yang halal-halal pada diri kamu ni dibandingkan dengan mati sekarang, kamu pilih mana? Dia jawab mati sekarang. Saya pilih mati sekarang daripada hidup di atas dunia ini. Kenapa nak mati sekarang yang disebutnya? Kenapa nak mati sekarang? Lalu dijawab, kerana tidakkah kamu ingin bertemu dengan zat yang kamu cintai, yang kamu taati dalam hidup kamu, dibandingkan dengan yang disebut dengan kehidupan untuk masa yang panjang lagi, yang menyebabkan tak jumpa dengan zat yang dicintai itu. Allahu Akbar. Manusia kan, orang-orang yang berfikiran panjang dalam hidup dia, kata-kata rugi ya, hidup atas dunia tak ambil peluang yang dia ada, patutnya ambil lah peluang atas dunia ni. Tak. Mereka nampak lepas pada mati itu peluang jauh lebih besar dibandingkan dengan hidup atas dunia 100 tahun sekalipun, dengan segala rezeki yang banyak sekalipun, lebih baik mati dibandingkan dengan yang disebut dengan kehidupan yang panjang umur. Tiba-tiba dalam keadaan yang panjangnya umur dia, tiba-tiba dianya sendirinya belum lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, kematian adalah kafarah, penembus dosa bagi setiap muslim. Allahu Akbar. Siapa-siapa yang mati orang Islam ni mati, maka terhapuslah dosa-dosa dia. Mati itu sendiri satu kafarah terhadap dosa. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana Allah kurniakan di sebalik kematian ada kelebihan. Bagi orang mukmin dia, yang tidak mukmin, yang munafik, orang yang kafir, dia tak faham sampai bila-bila. Ni tak faham pun. Tuan-tuan, saya cerita daripada tuan-tuan ni, orang yang betul-betul mukmin dia faham. Dia kata, alhamdulillah betul lah Ustaz, betul yang Ustaz sebut. Tapi orang munafik, dia kata ada kepatut nak mati, dia sebut. yang orang munafik dia kata, orang munafik ni dia mengejek, elok mati dia sebut demikian. Tu orang munafik. Orang kafir lagi-lagilah mereka mati habislah dia sebut. Orang kafir bagi diri dia bila mati habis nikmat. Tapi tak orang Islam, orang Muslim, orang mukmin, bila kita menghadap depan Allah, masa inilah Allah kafarah dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Lalu Allah jadikan apa dia? Ganjaran untuk disediakan untuk diri kita. Al-Qurtubi mengatakan yang demikian itu kerana di dalam kematian si mayat merasakan rasa sakit dan juga penderitaan. Bila dekat nak mati itu, kita rasa sakit. Sakit itu Allah kafarah dosa kita. Allah buang dosa kita. Sabarlah siapa-siapa yang diuji dengan ujian ini. Sebut pada mereka yang menanggung ibu dan ayah yang tua yang uzur dalam rumah tangga mereka. Sabar, kerana mereka sedang berhadapan dengan proses kafarah dosa oleh Allah. Allah telah sedang buang dosa dia. Supaya apa dia? Ibu dan ayah kalian itu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala lepas pada ini. Ini kesabaran pada kita. Sama juga dengan orang yang sakit. Siapa yang sakit, dengar betul-betul saya nak sebut ni. Tuan-tuan ingat, semua kesakitan kita itu, hari yang pertama kita lalui kesakitan itu, Allah sedang kafarah dosa-dosa kita. Terbuang dah dosa-dosa kita. Sampai Allah nak kafarah dosa ni kan, sehingga terpijak duri sembilu tu, duri kecil tu pun Allah sedang kafarah dosa. Bayangkan kalau ada orang yang kena kencing manis, orang yang kena darah tinggi, orang yang kena kanser, ada orang yang kena penyakit yang cepat untuk berjumpa dengan kematian, ada orang yang kena penyakit yang panjang, asma, sakit lama dalam hidup dia untuk berjumpa dengan kematian, baru dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu cara Allah nak menghapuskan dosa-dosa mereka. Allah jadikan demikian. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim menderita sakit sama ada tertusuk duri ataupun yang lebih besar daripada itu, melainkan Allah menghapuskan separuh keburukan yang berlaku pada diri dia. Lalu, apa yang kita kira tentang kematian itu? Yang sakaratul maut itu jauh lebih sakit daripada ditikam oleh pedang dengan 100 kali tusukan. Cara demikian pada kita. Bila kita tanggung sakit. Sakit Ustaz. Ada orang, dia sebut, Ustaz, saya tak larat dah Ustaz. Saya tak mampu dah. Dia sebut, dia tak mampu dah. Di saat tersebut,
Allah hapuskan dosa dia. Hapus dosa dia. Dia pun sebut, Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong bantu aku, ya Allah. Ala zikrika. Dalam aku sentiasa menyebut nama kamu, ya Allah. Wa syukrika. Aku sentiasa bersyukur pada kamu, ya Allah. Wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Biar percantik dan perelokkanlah segala amal ibadah aku ni, ya Allah. Kan ada kan? Dalam hidup ni kita berjumpa ziarah orang sakit. Apa khabar Pak Cik? Kita sebut. Sakit Ustaz. Kita sebut. Sakit. Kita sebut. Sabarlah Pak Cik. Tahanlah. Allah Ustaz, beratnya tanggungan ini. Dia sebut demikian. Kadang-kadang kita dengar tu meleleh air mata. Menitis air mata dia. Sakit Ustaz. Tak boleh nak sebut. Sakit. Dia sebut demikian. Sakit menanggung penderitaan ini, Allah sedang kafarahkan dosa. Tak apa, sekejap lagi. Masuk dalam kubur sekejap lagi. Rehatlah Pak Cik. Pak Cik akan tenang. Dan akan ringan. Segala penderitaan ini tak ada lagi dah. Allah dah hapus dah dosa-dosa yang dilakukan di atas dunia ini. Atas dunia ini kan kita banyak buat dosa kan. Masa dosa mata, banyak kita buat. Dosa telinga, banyak kita dengar. Benda yang buruk dalam hidup kita. Dosa hati yang sering berprasangka di kalangan kita. Dosa-dosa yang kita buat ini, bila Allah nak ampunkan dosa kita? Dekat nak mati ya. Dekat nak mati tu, Allah ringat, Allah jadikan berat, kemuncak berat, tak boleh tahan sangat dah. Allah tarik nyawa kita keluar daripada jasad kita. Lalu orang ramai pun sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Menandakan apa dia? Menandakan kita ni di antara orang yang Allah ringankan daripada penderitaan itu dan Allah senangkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Mubarak dalam Az-Zuhd dan Ibnu Abi Ad-Dunya menerangkan bahawa Masruq mengatakan, aku tidak menginginkan sesuatu pun seperti seorang mukmin yang berada di dalam lubang kuburnya. Sungguh dia telah selamat daripada azab Allah dan beristirahat daripada penderitaan dunia ini sendiri. Katanya mereka, tak ingin apa pun seperti yang aku nak macam orang dalam kubur tu lah. Orang dalam kubur. Orang dalam kubur tu dah tak ada dah. Orang mukmin dalam kubur. Tak semesti semua orang dalam kubur tu tidak. Tapi orang mukmin dalam kubur. Bila orang mukmin dalam lubang kubur tu, dia rasa selamat daripada azab Allah dan dia sedang berehat dan penuh dengan daripada penderitaan hidup atas dunia. Dunia ni, kita hidup ni terseksa, perhatikan. Seksa. Orang mukmin ni penjaga kan. Hidup kita ni ada je yang kita melalui keadaan yang berat dalam hidup. Tapi dalam hidup kita, walaupun berat macam mana sekalipun, kita yakin di sana ada ganjaran yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Kemudian Ibnu Al-Mubarak mengisahkan bahawa Al-Haisam Ibnu Malik mengatakan, kami pernah berbincang dengan Aifa Ibnu Abdah sementara bersama ada Abu Atiyah Al-Mazbuh. Mereka saling bercerita tentang kenikmatan. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling merasai kenikmatan? Siapakah orang yang paling merasai kenikmatan? Siapa sebenarnya? Orang ramai menjawab si fulan dan si fulan. Orang tu rumah dia besar, kereta dia mewah. Tu orang sedang menikmati kenikmatan. Tuanku ni, dia punya kedudukan dia tinggi, jawatan dia hebat, harta benda dia banyak. Orang tu sedang menikmati kenikmatan. Aifa lalu bertanya, apa yang kamu ucapkan tadi? Kamu sebut apa tadi? Dia sebut demikian. Abu Atiyah, aku memberitahu mereka bahawa yang lebih merasa nikmat berbanding si fulan adalah jasad orang mukmin yang terbujur di dalam lubang kubur itu. Aku nak sebut pada kamu, sebenarnya yang paling nikmat di atas dunia ni siapa? Orang mukmin yang terbaring di dalam lubang kubur itu. Mereka sedang menikmati. Sesungguhnya mereka telah aman daripada azab Allah, daripada kesengsaraan hidup di dunia, dan mereka sedang menikmati nikmat-nikmat syurga Allah waktu mana mereka menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Safwan Ibnu Sulaim berkata, di dalam kematian itu terdapat masa istirahat bagi seorang mukmin dari berbagai penderitaan dunia, meskipun kematian itu mengandungi kedukaan dan kesulitan dalam perjalanan kematian itu. Tapi sebenarnya
Di sebalik kematian itu, lepas pada mati itu, rehat, tenang je. Menghadap depan Allah. Lapang untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih di atas kesempatan untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. InsyaAllah kita akan mula membicarakan mengapa Islam suruh sangat kita untuk mengingati kematian dalam hidup kita ni. InsyaAllah pengajian kita pada minggu-minggu yang akan datang nanti. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.